السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan ihsannya diberi kita kesihatan, dapat kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Kifayatul Muhtadi fi Syarhi Sulamul Mubtadi, dan juga kitab Matla'il Badrain, yang mana dua kitab ni kita sama-sama akan mentelaah berkaitan dengan korban. Bagaimanapun Nabi bersabda, man talabal ilma liyubaya bihil ulama aw liyumari bis sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa fin nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan diri atau untuk memperdebat, atau dengan ilmu tersebut semua manusia memberikan perhatian, kedudukan dan pengaruh kepadanya, maka tempatnya di neraka. Wa man salaka tariqa yaltamisu fi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Sesiapa yang menempuh kepahitan, kesusahan dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu, Allah akan memudah jalannya ke syurga. La tazalu 'aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kamu semua menjadi alim, sentiasa menjadi alim, sebagaimana kamu menjadi seorang pelajar, sekiranya berasa cukup dan berhenti belajar, maka ketahuilah olehmu kamu telah menjadi jahil. Menuntut ilmu itu lebih aula daripada terus-menerus beribadah di dalam kejahilan, kerana ilmu yang sahih akan membuahkan amal yang sahih. Semakin kita faham tentang sesuatu ibadah itu, maka akan semakin tinggilah kualiti ibadah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman ubbalun juhalun wa ulama'u fusaqun. Akan berlaku di akhir zaman ramai orang yang beribadah tetapi dalam keadaan jahil, dan ulama-ulama pada waktu itu dalam keadaan fasik. Al-ilmu qabla al-amal. Selepas kita memahami ilmu, maka barulah kita beramal. Wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'ah tajarra'a zulal jahli tulal hayatih. Kata-kata Imam Syafi'i yang bermaksud, sesiapa yang tidak mengharungi rasa kepahitan dalam pembelajaran, maka dia akan terpaksa menelan kehinaan akibat kebodohannya sepanjang hayatnya. Syukur alhamdulillah, Allah bagi kita kesihatan, kelapangan masa, diberikan kita keupayaan pada malam ini untuk hadir majlis ilmu, untuk meneruskan bacaan kitab daripada kitab kita. InsyaAllah mungkin pada hari ini penutup bab korban. Mungkin. Jadi pada 3 pertemuan yang lepas saya akan rangkumkan pada hari ini, dan ada beberapa tambahan. Yang tambahan ni tak disebut lebih awal kerana dia untuk faham ni memerlukan step. Mula kena faham step yang pertama, untuk faham yang kedua dia kena ada step kedua. Dia tak boleh terus faham pada step yang kedua. Kalau faham terus pada step yang kedua, akhir sekali semua tak faham. Nanti kita mungkin akan yang baru first time datang memang tak faham, sebab dia rangkuman semua. Kita akan belajar kitab berkaitan dengan hukum korban, akikah dan sembelih. Pada pertemuan yang lepas, korban dah banyak hari dah berapa jam dah? Hampir 8 jam. Ini yang terakhir bab korban. Kemudian kita akan belajar bab akikah minggu hadapan, atau sampai bab sembelih dan seterusnya sampai hari raya. Kita menggunakan kitab asal kita, Kifayatul Muhtadi, dan kitab
Untuk bab korban kitab matlaq panggil. Kitab ini komplit. Gabungan dua kitab ni komplit lah bab korban. Baik. Perlu dijelaskan balik sekali lagi, tak lama lagi akan masuk 1 Zulhijjah. Jadi kita disunatkan pada sesiapa yang berniat ingin korban, menyertai korban, bermula 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, makruh potong kuku, bulu, apa-apa daripada badan, kecuali daki boleh. Daki pun badan kita juga. Takkan daki pun tak boleh. Daki boleh. Yang tak bolehnya rambut, bulu, kuku, gigi, misal janggut tu, itu dikira rambut dah tu. Boleh ya? Tu je lah. Tidak dimakruhkan pada mazhab Syafi'i, dan pada mazhab Hanbali haram, berdosa potong. Jadi pada 1 Zulhijjah sehingga hari raya janganlah kita potong. Siapa yang ada niat untuk masuk korban, siapa yang tak ada niat, tak ada tuntutan ni dekat dia. Walaupun kena hari Jumaat, memang kena hari Jumaat, dah 10 hari, mestilah 2 hari Jumaat. Hari Jumaat disunatkan potong kuku, potong segala bulu yang ada, pun tidak disunatkan pada hari Jumaat tu. Jumaat yang mana? Jumaat yang 10. Baik. Kita dah cerita pengorbanan Nabi-Nabi terdahulu. Kita dah cerita Qabil, Habil, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Last kali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka sangat besar, yang mana Nabi Ibrahim diuji, Qabil dan Habil diuji, Nabi Nuh diuji, Qabil dan Habil diuji memberi persembahan. Qabil bagi lebih kurang sayur-sayuran, pertanian. Habil bagi kambing, biri-biri yang sihat. Kemudian disambar api, menandakan diterimanya pengorbanan itu, disimpan di syurga, diturunkan balik masa Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu riwayat. Pengorbanan Nabi Nuh buat kapal, yang kata kayu kokal, yang lepas-lepas lah. Dan Nabi Ibrahim diuji korbankan, sembelih anaknya sendiri, sehingga menjadi syariat pada kita pada hari ini. Asal daripada Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya sendiri. Semasa Nabi Ibrahim tanya anaknya, apa pendapat kamu? Aku bermimpi menyembelih kamu, aku Nabi, mimpi Nabi adalah wahyu. Sepatutnya Nabi Ibrahim tak perlu tanya macam tu. Mana boleh, Nabi mana boleh tanya macam tu. Macam meragui je, macam nak buat tak nak buat je. Tak, dia nak tak tengok anak dia, Nabi Ismail macam mana. Dalam keadaan Nabi Ismail waktu tu tak jadi Nabi lagi, belum dilantik lagi. Kemudian anak cakap, jika itulah wahyu, jalankan. Bawa anak dia, pimpin. Tak tahulah dah cerita ke tak cerita kat sini, dah banyak sangat. Pimpin anaknya, jom pergi satu tempat untuk disembelih. Masa pimpin tu, syaitan datang ganggu. Syaitan cakap, kau nak sembelih anak kau sendiri, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ambil batu baling. Pergi kau syaitan. Kemudian dia pergi kat Siti Hajar pula. Siti Hajar pun ikut. Kau dah lah susah nak dapat anak. Ada cerita yang sebelumnya, Nabi Ibrahim lama tak dapat anak. Kemudian dapat anak, dah tua dah tak logik dapat anak dah tua, tak logik. Tapi dapat juga. Susahnya nak dapat anak ni. Tiba-tiba nak disembelih. Syaitan ganggu Siti Hajar. Anak tak sayang ke yang nak sembelih ni? Suami kau buat apa ni? Halanglah dia. Kena baling. Dah 2 kali baling. Yang ketiga Nabi Ismail, ayah kau kata sayang kat kau, tapi dia nak sembelih. Ni ke ayah? Kan? Last kali 3 sekali, baling sekali. Itulah jadi syariat pada kita, ibadah haji, melempar jamrah. Ketiga-tiga jamrah. Itu asal usulnya lah. Dan ada 2 sunnah, dia panggil sunnah Ibrahimiyah, iaitu haji dan korban. Haji asal daripada Nabi Ibrahim, korban pun asal daripada Nabi Ibrahim. Dia panggil sunnah Ibrahimiyah. Okey. Dan sebab itu semasa menyembelih korban, ataupun sebelum menyembelih korban sikit, ataupun selepas menyembelih korban, antara waktu tu disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Kenapa ada nama Nabi Ibrahim ni? Itulah
Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah daripadaku ini, korban daripada ku ini, seperti mana kau menerima korban daripada Nabi Ibrahim, Khalil kekasihmu. Disunatkan baca doa ni. Apa yang lepas? Dan apabila korban adalah sebesar-besar sedekah sunat. Dalam masalah sedekah sunat, korban adalah sebesar-besar sedekah, lebih besar daripada bagi anak yatim, lebih besar daripada bagi duit kat fakir miskin, lebih besar daripada bagi buat masjid, lebih besar dari segala-gala nilai tu. Nilai 600 kalau satu bahagian, kalau kambing 700,5 tu nilainya lebih besar daripada 700,5 bagi kat masjid untuk buat bangunan, lebih besar dari segala-galanya. Sedekah bagi tolong orang susah, semua sekali sedekah yang sunat, bukan yang wajib, yang sunat, korban adalah yang paling besar. Atas pada korban terus jadi sedekah wajib, zakat lah maksudnya. Bawah tu zakat yang wajib, terus korban, besarnya korban. Kalau kita duk bagi dekat masjid RM10 setiap minggu, setiap hari Jumaat, maknanya RM40, RM20, RM15, kita bagi RM15 setiap hari Jumaat, cukup setahun, duit tu dah boleh untuk korban satu bahagian ataupun satu ekor. Seminggu kita bagi RM15, RM20 dekat masjid hari Jumaat, setiap istiqamah, setiap minggu, sehinggalah setahun lebih kurang 600-700 duit tu dalam setahun kita buat tu. Kalau dibandingkan duit tu kita buat korban, lebih besar pahala korban. Korban adalah sebesar-besar sedekah yang sunat. Dan korban ini kita akan mendapat keredaan Allah dan diampunkan dosa kita sebelum darah tu mengalir jatuh ke bumi, dah selesai lah. Dah mendapat kebajikan sebanyak mana bulu haiwan yang kita korban, haiwan kita korban. Belum apa-apa lagi, belum bagi orang miskin lagi, belum lapah lagi, belum, semua belum, dah dapat. Macam cerita minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, kalau bab lain belum tentu dapat. Dia apabila kita bagi je duit, sedekah aja, belum tentu dapat. Sedekah dekat masjid belum tentu dapat berterusan. Duit tu last kali dibuat, macam cakap satu tile, dia beli tile tu letak kat ujung sana, tak ada orang pun lalu, pakai duit kita, maka tak bermanfaat. Manfaat sekali untuk bagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga tak ada jariah lah, tak ada siapa langkah kat situ. Jadi belum tentu bagi 1,000, belum tentu sekali bagi kali pertama tu dapatlah pahala sedekah, yang kedua, ketiga belum tentu. Tapi kalau lah kita bagi duit, kebetulan duit kita tu kena dekat tempat pintu, hari-hari orang langkah jariah sampai pecah tile tu, kena. Kita bagi, orang lain bagi beribu, kita bagi RM2 je, dan RM2 kita tu kena kat kepala paip. Duit kita tu dia beli, kena kat kepala paip. Allah lagi banyak daripada yang beribu-ribu, tak tahu kat mana tempat dia. Maknanya kita bagi sedekah belum tentu dapat yang macam mana kita nak. Tapi kalau korban, sebelum apa-apa darah dah keluar, mengalir, darah mengalir nak jatuh kat bumi, tak jatuh kat bumi ni, dah dapat dah semua. Besar tak besar. Dan pada mazhab Syafi'i, sunat muakkad pada sunat kifayah pada setiap tahun. Kat sini minggu lepas dah cerita dah, kita cerita sekali tambahan. Kalau terus bincang bab ni orang tak faham, sebab sebelum ni tak faham, terus tak faham, akan jadi tak faham. Saya stop dulu, kerana sambungan dia macam mana? Aid maksudnya kembali, Aid fitr, kembali kepada fitrah. Sebab dah puasa, bayar zakat, cucikan harta, kembali macam baru dilahirkan oleh ibu. Okey, itu masuk kembali. Habis Eid Adha, kembali udhiyah, kembali korban. Bila kembali korban, maksudnya kena korban lah tiap tahun. Lepas tu namanya kembali kepada korban. Okey, itu dari segi lughah. Dan tuntutan sunat muakkad ni setiap tahun. Sunat muakkad ni setiap tahun. Setiap tahun, dan kepada ketua keluarga yang mampu. Ketua keluarga yang tak mampu, tak ada tuntutan sunat muakkad. Dia cuma ada tuntutan sunat. Kenapa ceritanya? Sebab tuntutan sunat muakkad pada ketua keluarga yang mampu. Kalau ketua keluarga yang tak mampu, sunat aja. Maksudnya orang bagi duit, orang top up duit, boleh sunat. Tapi muakkad dia tak dapat. Tapi sunat tetap sunat.
Banyak pula sunat tu. Sunat sembelih lagi, sunat bagi sedekah lagi kat orang miskin, sunat macam-macam sunat lagi dapat. Tapi sunat muakkad tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Habis dia macam mana dia boleh buat? Orang bagi, anak-anak bantu. Sunat dia tak sunat, tapi muakkad tu tak dapat. Jadi oleh itu, dari segi keutamaan tak tepat kalau buat untuk anak-anak yang belum baligh. Walaupun sah buat anak-anak yang belum baligh, umur 10 tahun kita buat untuk dia korban, pakai duit kita, sah, boleh. Sebab dia bawah tanggungan kita dah baca untuk anaknya yang masih kecil, kan? Yang besar kena minta izin, yang kecil ni kita buat untuk dia, pakai duit kita, sah. Tapi dari segi keutamaannya tak. Sebab apa? Tuntutan sunat muakkad ni bukan pada budak anak-anak yang belum baligh, tak. Habis kita buat juga sunat apa? Sunat sedekah dekat anak sendiri, sunat suruh anak kita buat benda kebajikan, ajar dia supaya besar nanti dia terus buat kebajikan. Tapi sunat muakkad tak dapat, sebab tak ada tuntutan sunat muakkad dekat dia. Yang ada dekat orang yang mampu sahaja. Orang yang tak mampu tak ada. Bukan tak boleh buat sunat muakkad. Kita nak ambil sunat muakkad, nak ambil sedekah yang paling besar sekali tu, pahala fadilat yang paling besar, tak ada kat situ. Jadi yang ada sedekah macam sedekah lain. Okey. Tetap ada juga. Okey. Dan menyalahi keutamaan juga, menyalahi keutamaan kalau dah buat tahun lepas. Oleh sebab dah buat tahun lepas, kita dah buat tahun lepas, tahun ni bagi isteri lah buat pula. Menyalahi keutamaan. Sebab tuntutan sunat muakkad pada orang yang mampu. Isteri mampu tak? Kalau isteri mampu, memang dia buat pakai duit dia sendiri. Habis cerita. Sekarang kita yang aku dah buat dah buat 7 tahun berturut-turut. Satu bahagian dah 7 jadi seekor dah. Ada juga orang macam tu, dia nak seekor. Tak apalah, kita pakailah ayat tu. Dah jadi seekor dah. Dah 7, bagi kat isteri lah pula. Lepas tu dia tak buat dah, dia bagi kat isteri dia 7 kali pula. Lepas tu anak dia 7 kali juga untuk dapatkan seekor lembu. Tak dituntut. Maksud tak dituntut tu bukan sunat muakkad. Sunat je, muakkad tak dapat. Korban sah lah. Jangan cakap korban tak sah pula. Sah lah korban tu, tapi tak dituntut macam tu. Tuntut pada yang mampu. Sebab bila kita korban tu akan hilang sesuatu. Hilang tu yang kita nak. Hilang tu yang kita nak rasa. Kalau orang bagi, tak ada rasa tu. Jadi dia cuma sunat, bukan muakkad. Mampu tu maksudnya ada duit. Okey, mampu dia macam ni. Pertama, maksud mampu, dia ada kambing, dia ada lembu. Orang kampung lah biasa. Dia dah ada banyak. Okey, mampu tak? Mampu lah. Kalau ada lembu seekor, mampu lah ada seekor. Jadi kalau lah dia tak nak korbankan lembu tu, dia kena kumpul lah duit untuk ambil satu bahagian dekat lembu orang lain. Dia kira mampu lah. Ada kambing 20-30 ekor, mampu. Ada kambing 3 ekor pun dia kira mampu. Kambing tu nak buat apa? Tak ada, saja nak bela. Mampu. Itu kalau orang kampung. Kalau kita ada duit, kan dah cakap dah 3 minggu lepas. Pakai Android, confirm mampu. Tak payah cerita banyak. Ketambah-tambah yang Samsung. Tambah-tambah yang Samsung yang tak kerti saya nak sebut dah tu. iPhone. Sebab itu semua harus. Yang wajib sekarang, wajib pun taklah sampai wajib berdosa. Wajib Melayu. Apa dia? Tu, yang tekan, yang tak boleh tu. Tak boleh scroll. Yang ada button je. Itu wajib. Sebab nak menghubungi semua. Tapi yang itu semua harus. Boleh aja. Tiba-tiba harus kita buat sunat muakkad, kita cakap tak ada duit. Jual lah iPhone tu. iPhone tu hutang, itu dah lain lah cerita. iPhone tu dia hutang. Maknanya kenapa dia tak buat korban tu dia hutang? Bukan hutang korban, maksud hutang duit buat korban. iPhone boleh hutang, bayar bulan-bulan, korban pun hutang lah. Barulah kena. Walau macam mana pun, kalau hutang masih lagi tak mencapai hakikat sebenarnya korban. Itu bukan berkorban, itu cari hutang. Itu bukan korban. Jadi nak kita mampu. Kebanyakan orang kita sekarang ni memang mampu. Ada simpanan. Mampu tu kita ada harta yang sempurna milik kita. Kalau SP tak sempurna, tak boleh ambil. Biasa ada 10,000 dalam bank, duduk dah bertahun-tahun dah. Mampu sepatutnya.
Patutnya kita mampu. Dan itu ikut mazhab Hanafi katanya wajib berdosa kalau tak buat. Macam mana wajibnya sembahyang witir, maka wajib juga korban tiap-tiap tahun. Macam mana kita dah cakap, sama ada nak buat seorang dalam satu rumah pun boleh, tapi untuk untung sikit ketua keluarga buat, ya Allah inilah korbanku dan ahli keluargaku. Dan yang terbaik sekali, sebelum buat macam tu, buat dulu seorang, menggunakan duit dia sendiri. Kalau anak dah kerja, pakai duit dia sendiri dulu, bukan kita bantu. Kalau kita bantu, lagi sah lah. Kalau kita bantu, masih tak mencapai hakikat. Macam mana kita nak ajar anak kita berkorban lah sikit, kita yang sponsor. Kalau ayah kita, macam ada soalan yang lepas, ayah kita nak top up, tak cukup duit, masih lagi tak mencapai hakikat korban yang sebenar. Bila dia tak cukup duit, maknanya tak mampu. Bila tak mampu, tak perlu korban. Buat juga sunat. Dia macam tu. Dapatlah. Boleh. Sebab kita buat ini untuk aku dengan syarat dia duduk rumah kita. Rumah. Ahli isi rumah. Dia dalam rumah. Dia duduk dalam rumah dan dia tak mampu. Dia dalam rumah. Dia dikira ahli keluarga. Tanggungan kita lagi kan. Dia mampu tapi tak buat juga. Kalau dia mampu tak buat, ada tuntutan sunat muakkad dekat kepala. Kalau dia dalam rumah ni, ada tuntutan muakkad dekat dia, isteri pun ada duit, ada tuntutan sunat muakkad kat isteri, kat semua. Okey. Seorang je buat, hilanglah tuntutan sunat muakkad kat semua orang. Mana cerita dah sebelum ni. Jadi kita buat seorang, hilanglah tuntutan sunat muakkad. Kalau buat juga sunat aja, tak ada muakkad dah. Dan sunat muakkad yang kita buat tu dapat semua yang kita niatkan. Kalau kita niat, biasa kita tak niat. Kita niat untuk kita. Kalau kita niat untuk ku dan ahli keluarga ku, boleh. Dia mampu tapi dia ada hutang. Orang mampu pun berhutang zaman sekarang. Itulah. Kalau ikut pada syariat kita, Islam dah cantik. Hutang bila memerlukan. Tapi zaman sekarang tak. Hutang bila ada peluang. Ada peluang hutang. Asalnya hutang bila memerlukan, bukan bila ada peluang. Ada peluang hutang. Itulah. Jadi dia hutang. Bila dia hutang, nak kena bayar hutang. Dia hutang ada dua. Satu hutang yang kena bayar hutang bulan depan kau bayar. 2 bulan kau akan bayar hutang. Dah janji. Okey. Hutang aku berapa? 2 bulan lagi bayar. Itu hutang. Yang satu lagi hutang berjadual dia panggil. Hutang yang rumah, kereta tu. Jadi hutang tu dia cuma kira untuk bulan tu. Bulan tu dah settle boleh bayar, kira tak adalah hutang bulan tu. Okay. Kalau yang berjadual tu, tengok ada lebih tak lebih. Dah bayar semua, ada lebih lagi 2-3 ribu. Mampu lah. Walaupun bulan depan dia kena bayar 18 tahun lagi kena bayar rumah dia, masih lagi mampu. Kalau hutang yang 3 bulan lagi kena bayar 10 ribu, duit ada sikit, tu tak mampu lah. Sebab nak kena kumpul nak bayar, yang sekali yang bayar. Ada juga hutang yang hutang lapuk dia panggil. Tak berapa lama dah hutang tu dah, orang tu pun dah malas nak minta dah. Itu pun kira tak mampu juga, kena bayar hutang tu. Sebab hutang tu wajib, ini sunat. Dia main kutu. Okey. Habis nak buat korban tu pakai duit siapa? Maksudnya dia hutang. Hutang kena bayar. Okey, ada dua. Pertama, main kutu. Lagi berapa bulan kira-kira RM50 sebulan kali cukup bulan ni, bulan puasa tu ataupun bulan Syawal tu dah habis dah ngam dah duit. Kemudian okey, itu tak ada masalah.
Cuma kutu ni ada kes lain pula. Kutu boleh ke main kutu ni? Kutu yang boleh tu yang ambil lawan lawan kutu. Tak kutu tu dah zalim dah lah tu. Kutu maksudnya ambil duit tu ada kes lain lah tu. Ambil duit tu sebagai apa? Yang duduk ambil duit orang tu sebagai apa tu? Pinjam ke? Dia kena ada akad dia. Ni apa? Wadiah ke? Apa ni ambil duit orang ni? Dari segi undang-undang pun salah. Undang-undang Malaysia salah. Dia ambil duit orang tak ada lesen lah dia macam tu. Okey, tak apalah bab tu undang-undang nanti dulu. Jadi ambil duit ni atas akad apa? Atas akad hutang. Okey, cantik. Atas akad maksudnya ambil kumpul duit dia punya bahagian. Dah satu dah siap. Maksudnya apa? Ambil tu hutang nanti bayar bulan depan. Bulan depan pula bayar hutang. Akad macam tu lah. Jadi kalau angkat ambil je ada masalah sikit juga tu. Tu bab tu kalau dah sampai je waktu bulan Syawal dah cukup, tunggu nak bayar je, tak ada masalah. Okey, sah korban tak ada masalah. Yang kedua dia pinjam duit. Pinjam 600 masuk korban, lepas tu kena bayar sampai korban yang tahun depan baru habis bayar. Sama je lah duit. Maksudnya hutang. Okey. Yang pertama tadi tak ada masalah. Itu dia kira baguslah kumpul siap-siap. Bagus tu. Kita kadang-kadang kita rancang untuk dunia je, untuk akhirat kita tak rancang. Tu rancang tu bagus. Guna cara yang betul, tasarruf harta dengan betul, muamalat yang betul, cantik. Yang kedua tu dari segi sah memang sah. Sebab hutang tu dia muamalat yang lain. Aku hutang, ambil tolong buat korban sebagai wakil. Tak cerita lain-lain. Jadi dia hutang tu lain, korban tu lain. Hutang tu korban sah, tak ada masalah. Tak ada hutang cerita lain, korban. Tiba-tiba dia tak bayar hutang tu. Dia tak bayar hutang tu, korban dia sah juga. Habis tadi hutang, hutang kau cari kat Padang Masyarakat. Itu cerita lain. Cerita lain-lain. Cuma adakah dituntut macam tu? Sama juga. Dia tak mampu lah maksudnya. Bila tak mampu, tak adalah tuntutan sunat muakkad. Bila tak ada tuntutan sunat muakkad, kenapa nak buat juga sunat biasa? Sunat biasa. Jadi sunat biasa. Jadi kenapa kita kena buat? Sebab dia muakkad. Tapi bila dia biasa, tak perlulah sunat biasa. Buatlah yang lain. Banyak lagi sunat biasa bagi masjid, bagi surau. Macam cakap tadi, bantu orang, ramai janda-janda kat luar tu. Janda pula kat luar. Banyak lagi benda-benda lain. Dia pergi hutang. Jadi tak mencapai matlamat korban. Walaupun lepas dia korban tu, dia terkorban sebab nak kena bayar. Walaupun macam tu. Kalau betul lah lepas kiraan ada lagi 1,000, duit minyak berapa, duit makan apa, tak mampu lah. Tak mampu. Tapi itu habis duit dalam bank, duit yang simpan ASB, kalau ada duit yang tu ada tak? Yang itu dengan gaji je. Yang lain tak nak kira yang gaji. Emas, kalau perempuan emas yang pakai 100, saya letak 200 gram lah. Ulama dah letak dah. Saya tak ingat berapa yang tepatnya. Tak ingat 180 gram kot yang boleh pakai. Lebih pada tu tak nama pakai. Lebih pada tu tak nama pakai. Dia rasa tak silap 200 gram maksimum. Seorang tu boleh jadikan dia perhiasan. Lebih pada tu ada duit lah tu. Ada duit lah tu walaupun dekat dalam beg tak ada duit. Ada lah duit tu. Dan duit-duit lain yang ada, yang simpan, yang nak pergi bercuti, adalah duit tu. Mesti nak pergi bercuti, nak pergi Bali. Kumpul sikit. Ada. Yang ni tak boleh sentuh. Amboi. Yang ni tak boleh sentuh. Apa jadi mati pun mati lah, tak boleh sentuh. Amboi macam tu sekali. Ada duit lah tu. Dia kira ada tuntutan sunat muakkad dekat dia. Kalau suami isteri mampu, yang pertama sekali untuk mengelakkan khilaf, untuk buat yang terbaik, dua-dua buat dulu. Okey, dua-dua buat dulu. Dah suami pernah buat, isteri pernah buat. Okay. Lepas tu tuntutan yang sekurang-kurang dapat sunat muakkad dekat semua ketua keluarga dia buat dengan niat inilah korbanku dan keluargaku. Tiba-tiba ada duit lagi nak buat lagi. Boleh sangatlah. Boleh sangatlah isteri nak buat. Boleh sangatlah anak-anak nak buat. Tak makan lah. Tak makan. Muakkad dapat kat yang pertama buat. Kalau isteri buat dulu, isteri yang
buat, terlepaslah sunat muakkad kat suami. Bukan tiap-tiap tahun dapat muakkad, tapi dapat kat siapa yang buat dulu dalam rumah tu. Kalau suami isteri buat, suami dapat sunat muakkad, isteri dapat sunat. Kalau suami buat 2 ekor, suami dapat dua ni lebih baik pada suami isteri. Faham tak? Apabila satu binatang korban dah dikorbankan oleh sesiapa saja dalam rumah tu, terlepaslah sunat muakkad seorang je. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat buat dalam tahun yang sama juga, dia sunat. Itu yang sunat muakkad pada sunat kifayah tadi tu. Jadi kalau lah buat 2, baguslah. Apa tak bagus? Kan tak bagus. Baguslah buatlah berapa satu pun. Tapi sunat muakkad dapat kat ketua keluarga. Jadi persoalan mana lagi baik? Ada 7 orang, anak, suami isteri semua ada. Sama ada buat satu nama, cukup 7 seekor lembu. Ini kira yang ambil duit ni, ambil duit anak-anak. Minta, bukan yang tolong sponsor, yang ambil semua. Ataupun bukan masalah, yang sponsor. Kalau yang ambil itu baguslah semua. Yang sponsor, dia sponsor. Nak dan duit anak dia macam tak nak. Okey, dia buat untuk anak. Maksudnya dia bagi duit atas nama anak. 5 orang, suami isteri pun atas nama isteri, dan dia satu bahagian. Jadi cukuplah seekor. Okey, yang itu berbanding dengan dia atas nama dia seekor lembu untuk dia seorang, tapi dia niatkan untuk aku dan keluarga aku. Lebih baik aku dan keluarga aku tadi. Untuk dia seorang. Kalau dia sponsor. Kalau bukan dia sponsor, minta duit satu seorang sampai 7, termasuk dia sekali. Maksud sembelih itu untuk itu lebih baik daripada dia sekor ayah dia seorang. Ayah dia, faham tak? Ayah dia seorang, yang lain tak berkorban. Yang tadi setiap bahagian tu berkorban. Jadi yang benda tu jarang berlaku. Yang berlakunya apa? Seorang dia buat. Jadi bila buat adalah seorang, tak ada cakap apa, ni siapa ni korban saya. Habis, kesian kat keluarga ni. Dah lah pula tu buat 1/7 dalam keadaan yang paling tak afdal sekali. Kalau kambing boleh juga lah tunggang-tunggang. Ini satu bahagian. Boleh juga? Boleh ni. Kita belum soal jawab lagi ni. Lepas ni baru soal jawab, nak habiskan dulu bab korban. Sama. Okey, ayat macam ni sama juga seperti fahaman jika dah buat 7 bahagian ataupun dah buat seekor lembu, tak perlu buat lagi sebab bagi peluang kat isteri pula. Pakai duit kita ni. Kalau pakai duit isteri lain, pakai duit kita. Lepas tu anak-anak pula, sebab tuntutan korban pada yang mampu, walaupun tiap-tiap tahun dia mampu. Jadi tuntutan korban adalah pada setiap orang yang mampu. Bukannya macam tadi, mula-mula buat dia, cukup untuk dia, dah dapat lembu untuk dia tunggang, anak dia, isteri dia. Bukan macam tu tuntutannya. Buat pun buat boleh, tak ada masalah. Tuntutan tak macam tu. Okey. Jika okey, nak cerita pula, apa asal nak menekankan sangat bab-bab ni? Kan benda baik, buat ajalah. Tak payahlah nak tekan muakkad tak muakkad ni, kan macam melebih-lebih kan. Ada, bukan melebih-lebih. Jika dibuat oleh isteri, maka terlepaslah tuntutan sunat muakkad dekat ketua keluarga. Padahal kalau ketua keluarga buat dengan meniatkan untuk dia dan ahli keluarga dapat semua. Okey, tapi dia biar juga isteri dia buat. Walaupun terlepas sunat muakkad, tuntutan tu terlepas, tapi canggung. Khilaful aula. Kenapa? Ada qawaidul fiqh menyatakan al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam bab ibadah dimakruhkan, tetapi selain ibadah disenangi. Bagus. Maksudnya kalau khilaful aula dalam ibadah, contohnya setelah pertama naik, kita makruh sepatutnya berkebun. Tapi yang terbaik macam mana? Pegang tangan orang sebelah,
pegang tangan orang sebelah, tiga-tiga naik contohnya. Kalau cukup tempat lah. Okey. Sama juga buat korban tadi. Tuntutan dekat kita. Kita biar isteri kita buat tuntutan sunat muakkad tadi. Sunat muakkad tu kita bagi kat isteri kita yang lepas. Sama macam kita biar orang naik saf pertama. Makruh. Padahal kita yang kena buat. Yang terbaik kita buat, isteri buat balik. Maksudnya dua-dua lah, heret dua-dua, duduk kat saf pertama. Kalau muat, maksudnya kalau ada duit. Jadi kalau nak buat isteri pun boleh sebenarnya. Boleh. Tapi tuntutan dekat kita. Contohnya lagi, guna air mutlak. Dalam kitab-kitab fiqh, kitab kita pun ada. Air mutlak ada sikit. Untuk bersuci, ambil wuduk. Bagilah orang lain. Ni bukan untuk minum, ni bukan untuk minum. Untuk minum tu lain. Untuk minum, untuk kalau tak minum mati tu lain. Ni untuk berwuduk, ada sikit. Berebut sepatutnya kena ambil. Bukannya tak apalah, kau gunalah. Aku tayamum lah kot. Tayamum lah tak ada air. Tak. Makruh, perbuatan tu makruh. Tapi betul tayamum sah lah. Sebab tak ada air, kena berebut. Apa lagi? Menutup aurat. Macam mana menutup aurat? Dalam kitab fiqh saya ambil menutup aurat. Kitab Fathul Qarib. Macam mana? Ada kain selai. Ada dua orang tengah bogel. Tak apalah, kau ambil lah, kau tutup biar aku buka. Open air. Makruh. Padahal bila dia bagi kat orang tu, memang dia tak ada dosa, tapi makruh. Sepatutnya berebut untuk menutup aurat. Apa lagi satu? Meminang wanita. Kenapa ada dalam ni? Saya fikir balik. Cek balik, rupanya meminang wanita. Kita dah syok kat wanita tu. Orang lain pun syok juga. Kita ambil yang tak kahwin aje lah yang ni. Yang tak kahwin nanti kan jadi isu lain pula. Tak kahwin lagi. Umur dah 20-an, memang dah layak lah. Boleh kahwin lah. Boleh kahwin. Kita dah syok dekat perempuan tu. Dah berkenan. Orang lain pun berkenan. Biar bagilah. Macam dalam cerita Syarif Karamah kan banyak nanti dia. Biar bagi orang lain. Biarlah aku menderita. Apa? Cinta tak semestinya bersatu. Apalah. Tui. Mengarut je. Sepatutnya dalam syarat dah ajar. Dah syarat dah ajar. Macam mana? Kita dah okey, rebut. Minang betul-betul lah. Cara betul-betul lah. Minang, kahwin. Sebab kita dah suka. Tengoklah masa dari akhlaknya semua cukup syarat. Kenapa nak bagi orang lain? Kita kan dah ada rasa tu. Macam tu lah. Begitu juga perempuan. Sama. Bila dah rasa, dah hantarlah wakil. Macam mana Siti Khadijah buat kat Nabi kan. Dia dah okey dah, hantar wakil buat. Sama. Meminang wanita tak boleh. Tak boleh lah bagi orang. Jadi apa saya sebut tadi? Pertama, khilaful aula. Pertama, saf pertama bagi orang. Sila. Khilaful aula. Termasuk juga korban. Kita yang sunat muakkad, kita bagi sunat muakkad tu dekat orang lain. Walaupun orang lain tu isteri kita, walaupun orang lain tu anak kita. Khilaful aula. Makruh. Apa lagi? Air mutlak ada sikit. Untuk wuduk itu je yang ada. Kita tak berebut untuk kita bagi orang, kita tayamum. Dan menutup aurat, kita sanggup bogel bagi orang pun makruh juga. Dan meminang wanita. Sedangkan masalah dunia disunatkan mendahulukan orang lain. Tadi dalam bab ibadah, dalam bab dunia sunat dulukan orang lain. Menerima zakat, ada 3 orang nak boleh terima zakat. Zakat ada 2 bahagian. 100 orang lah, 100 orang. Tapi ada 3 orang. Tak apalah, kau terimalah. Tak apalah, mungkin aku lagi senang, aku senang sikit pada kau lagi susah. Ambil duit tu, bagi orang lain. Itu bagus. Itu bagus. Bab apa lagi? Bagi makan tetamu. Kita makanan ada sikit. Aja. Tapi kita tak makan. Kita bagi tetamu makan. Itu bagus. Tapi kalau bab ibadah kita kena berebut. Kita tak boleh. Al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Bab agama tak boleh. Jadi kalaulah kita biarkan sunat muakkad tu diambil oleh orang lain, termasuklah isteri kita sendiri pun. Sebab isteri kita tak boleh, ya Allah, inilah korbanku dan ahli keluargaku, dia ketua keluarga. Anak, inilah korbanku dan ahli keluargaku. Dalam keadaan dia tak kahwin lagi, tak boleh, dapat kat dia je. Hanya kat ketua keluarga je dapat. Jadi sunat muakkad tu sengaja bagi dekat orang lain adalah makruh.
Jadi sebab tu kalau nak buat juga, kita mesti kena buat. Bukan kita tak buat, kita bagi orang buat. Sebab kita dah dapat 7 bahagian, kita dah buat 7 tahun, dah dapat seekor lembu. Tak dituntut membuat macam tu. Kita buat dituntut sunat muakkad setiap kali mampu. Kita sambung. Al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Kita akan sambung qawaidul fiqh ni selepas solat Isya. Wallahu a'lam.